Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Okey, kita jumpa kali ini dalam tajuk koordinat. Tahun 4, awak boleh rujuk buku teks muka surat 215 hingga 217. Koordinat. Okey, koordinat ini pengetahuan sahaja, tak perlulah awak menghafal. Okey, kita akan diperkenalkan dengan satu tokoh, René Descartes. René Descartes. Siapakah dia ini? Tahukah kamu René Descartes ini? Okey, ini ialah tarikh lahir dia, ini tarikh dia meninggal dunia. Lahir pada 1596, meninggal pada 1650. Dia adalah seorang ahli matematik Perancis yang mereka sistem koordinat. Okay, sebab itu kita didedahkan kepada pengetahuan tentang siapakah yang mencipta sistem koordinat ini. René Descartes, ahli matematik Perancis. Apa yang dia cipta? Dia mencipta sistem koordinat ini terdiri daripada pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan lajur dan baris. Jadi kita akan kenal lajur, yang mana dikatakan lajur, yang mana dikatakan baris. Tempat sesuatu objek dalam ruang yang dikenali sebagai sata Cartes. Jadi sata Cartes ni ambil nama sempurna daripada nama. Dialah nama yang mereka sistem koordinat ini, Cartes ini. Jadi satanya sata Cartes. Ya, bagaimana bentuk sata Cartes yang dicipta oleh René Descartes itu? Okey, sata Cartes. Sistem Cartes digunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik pada sata Cartes. Inilah sata Cartes yang dicipta oleh René Descartes. Macam ni. Okey, ini ada satu paksi, satu garisan ni. Garisan yang mendatar ni, atau mengupuk ni, atau melintang, mendatar, mengufuk, melintang ini dipanggil paksi X. Sebab itu kita tulis X di sini. Okey. Kemudian yang menegak ini, garisan yang menegak ini, ataupun yang mencancang ini, nampak perkataan bahasa Melayu kita, menegak, mencancang ini dikenali sebagai paksi Y. Paksi Y. Paksi Y. Okey, kemudian pertemuan di antara paksi X dengan paksi Y ini ditandakan dengan sifar. Sifar ni condong, buat condong. Ini dipanggil asalan. Asalan ialah titik persilangan di antara paksi X dengan paksi Y. Itu asalan. Jadi inilah dia sata Descartes, yang dicipta oleh René Descartes itu. Dekat sini ini ialah sata Cartes sukuan 1. Ni bahagian ini adalah sata Cartes sukuan 1. Ruang ini. Kemudian ruang di sini pula adalah sata Cartes sukuan 2. Ni ruang di sebelah sini. Ruang di sebelah sini pula adalah sata Cartes sukuan 3. Dan yang di sini pula ruang ini ialah sata Cartes sukuan 4. Jadi sata Cartes tu ada 4 sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Tapi kamu jangan risau.
Di sekolah rendah sampai ke tahun 6, kita akan lihat Sata Kartes sukuan 1 sahaja. Kita akan lihat kawasan ini sahaja. Okey, jumpa sifar, okey, jumpa ke sini. Okey, kawasan ini saja. Sata Kartes sukuan 2 yang ada negatif-negatif ni, sukuan 3 dan sukuan 4, kamu akan belajar di sekolah menengah. Jadi tak ada masalah. Okay, tak ada cacah marba, tak ada berkecamuk. Kita lihat kita fokus kepada Sata Kartes sukuan 1. Okay. Jadi selepas ini kita tak akan jumpa yang seperti ini. Kita akan fokus kepada sukuan 1 sahaja. Okay. Ya, Sata Kartes sukuan 1. Okay, ini dia mula dengan kita punya ruang-ruang dalam buku matematik kamu sama seperti ini. Kita buat garisan, ya kita akan belajar bagaimana membina Sata Kartes sukuan 1 ini. Kita buat satu garisan yang melintang ini, mendatar ini atau mengufuk ini. Kita namakan dia paksi X, kita namakan dia X kat sini. X tu kita tulis condong. Okay. Kemudian, ya ini adalah paksi X. Boleh juga panggil paksi mengufuk. Okay. Boleh juga panggil paksi mendatar. Atau melintang pun boleh. Banyak perkataan yang sama maksud. Kalau cikgu sebut paksi X, dialah paksi X. Kalau cikgu sebut paksi mengufuk, maka awak nampaklah yang mengufuk ini. Okay, mengufuk kan kalau matahari di ufuk timur. Bermakna matahari masih dekat bawah, baru terbit kan. Matahari di ufuk barat sebelah sini kan. Maknanya itu waktu maghrib. Mesti awak tahu perkataan ufuk tu. Ufuk timur, ufuk barat. Jadi mengufuk tu dia berkeadaan melintang. Okay, melintang. Ataupun mendatar. Kemudian kita akan buat satu garisan menegak. Okey, garisan menegak. Kita namakan dia Y. Y ini ialah paksi menegak, paksi Y. Ataupun paksi menegak atau paksi mencancang. Paksi Y, paksi mencancang atau paksi menegak. Okay, awak akan nampak tu fokus kepada Sata Kartes sukuan 1. Kita tak pergi yang sebelah sini sukuan 2. Kita tak pergi sebelah sini sukuan 3. Kita tak pergi yang bawah sini sukuan 4. Kita fokus pada sukuan 1. Okey, kemudian kita mulakan tempat pertemuan X dengan Y itu dengan sifar yang kita tulis condong. Okey, sifarnya tulis condong. Ini dipanggil asalan. Asalan. Okay. Tempat mula pergerakan. Okey, asalan ialah titik persilangan antara paksi X dan paksi Y. Okay. Titik persilangan tu dipanggil asalan. Selepas ini kita akan banyak gunakan perkataan asalan. Jadi kamu kena tahu kalau sebut asalan aja, awak mesti nampak mula dari mana. Okey, dan koordinat dia ialah sifar, sifar dalam kurungan. Okey, tempat pertemuan itu koordinat sifar, sifar dalam kurungan. Okey, kemudiannya kita akan lebih fahamkan apa koordinat yang wujud dalam Sata Kartes. Koordinat ialah titik persilangan antara lajur dan baris bagi sesuatu tempat ataupun objek. Dalam Sata Kartes tadi dia ada lajur dan dia ada baris. Tempat pertemuan titik persilangan itu akan membentuk koordinat. Okey, mari kita lihat lebih jelas lagi. Apa maksud lajur dan apa maksud baris? Okey, lajur. Bila sebut lajur, lajur itu yang menegak. Garisan tu menegak. Okey, macam mana bentuk garisan menegak? Menegak, tegak.
Garisan yang menegak inilah yang dipanggil lajur. Lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4. Okey. Dibaca dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Sebab tu cikgu sebut tadi, ni lajur 1, ni lajur 2, ni lajur 3, ini lajur 4. Dibaca dari kiri ke kanan. Okey. Kemudian baris pula. Kalau lajur tu menegak, baris mestilah yang mendatar atau yang melintang, yang baring. Okey, lajur dia tegak, dia diri. Baris dia baring. Senang nak ingat. Dia baring. Okey, ni baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi apa yang awak nampak? Cikgu baca dari bawah ke atas. Jadi baris itu dibaca dari bawah ke atas. Tu. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Mesti nampak. Lajur yang menegak. Baris yang melintang atau yang mendatar. Okey, mari kita lihat seterusnya. Mari tentukan koordinatnya. Tulis koordinat di paksi X dahulu diikuti dengan paksi Y. Maknanya pada lajur dulu baru diikuti dengan baris. Okey. Ini kita baru lihat di buku teks muka surat 215. Okey, ini ialah sata kartes sukuan 1. Awak nampak? Ni sifar dekat sini. Kita ambil sukuan 1 di sini. Sata kartes sukuan 1. Dan dia letakkan tempat-tempat di setiap di tempat-tempat tertentu ini, di titik-titik pertemuan antara lajur dengan baris. Okey. Mari kita fahamkan seterusnya. Ke timur ialah lajur, ni ke timur. Okey, ni mata angin ni atas utara, sebelah sini timur, sini barat, bawah selatan. Ke timur atau ke kanan ialah lajur. Jadi ini lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4, lajur 5, lajur 6. Awak nampak? Cikgu gerak ke timur. Okey, itu ialah lajur. Ke utara ialah baris. Ni ke utara ni baris 1, ni baris 2, ni baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Kenapa kenal pasti? Sebab untuk menentukan koordinat ini kamu mesti baca yang lajur dulu. Okey, yang ada di paksi X dulu. Okey, lajur dulu baru kita pergi baris. Okey, cuba. Kita lihat di sini. Okey, tempatnya cikgu dah tuliskan, senaraikan. Ingat, kita mesti mula paksi X. Jadi mesti mula yang ke timur dulu. Ke timur dulu. Mula lajur dulu. Okey, sebab itu cikgu tandakan ke timur. Okey, ke timur tu ialah lihat paksi X. Paksi X. Okey. Jadi, tengok Pantai Idaman. Pantai Idaman ni titik merah dia. Pantai Idaman tu ialah kedudukan dia lah di situ. Ke timur. Okey. Adakah dia sudah bergerak? Belum. Dia masih dekat asalan. Jadi ke timur dia masih sifar. Jadi tuliskan dekat sini sifar. Ke utara ataupun barisnya. Unitnya. Berapa unit ke utara? Masih juga dekat asalan. Jadi, masih juga sifar. Koordinatnya. Okey, macam mana nak tulis koordinat? Tadi sepintas lalu cikgu dah sebut, mesti tulis dalam kurungan. Ambil dulu yang paksi X, kemudian diikuti dengan paksi Y. Jadi, awak akan tulis begitu. Sifar, sifar. Mesti dalam kurungan. Kalau awak tak letak kurungan, jawapan awak bukan koordinat. Salah. Okey, lihat air terjun sejinjang. Ya, ni air terjun sejinjang. Tengok dot merah ni Okey, air terjun sejinjang. Mari kita lihat bacaan ke timur atau lajurnya. Lajur yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ni lajur keempat. Jadi pada sini ke timur awak letak 4.
Okey, ke utara ataupun barisnya. Dia berada di baris berapa? Sifar. Okey, jadi ke utaranya sifar. Maka koordinat dia ialah 4, sifar dalam kurungan. Dah jelas belum? Okey, lagi untuk lebih jelas. Tokong Hillview. Tokong Hillview. Okey, ni tanda merah tu titik kedudukan dia. Okey, koordinat mesti dilihat dari paksi lajur dulu. Dari lajur dulu ke timur. Lajur. Okey, lajur 1, lajur 2, lajur 3. Dia berada di lajur 3. Jadi tuliskan dekat sini 3. Kemudian baris dia, baris tengok di sini. Okey. Baris 1. Jadi barisnya 1. Maka koordinatnya ialah 3,1 dalam kurungan. Okey. Kita pergi Kota Indah. Tengok Kota Indah. Kota Indah berada di lajur 1. Nampak? Sifar ni 1. Naik. Ni lajur 1. Dan baris ke berapa ni? Baris 3. Lajur 1. Baris 3. Maka koordinat dia ialah 1,3 dalam kurungan. Dah jelas? Okey, lihat Kuala Pasir. Kuala Pasir. Okey, di sini Kuala Pasir. Kuala Pasir berada di lajur berapa? Lajur sifar, kan? Lajur sifar kan? Okey, jadi lajur sifar ni, sifar. Jadi awak tuliskan sifar. Baris berapa? 1, 2, 3, 4. Baris 4. Jadi koordinat untuk Kota Pasir ialah sifar, 4 dalam kurungan. Okey, pergi Kota Simpan. Ni Kota Simpan. Tengok dulu lajur. Lajur berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di lajur 5. Jadi tuliskan dekat sana 5. Ya, lajur 5. Barisnya, tengok baris berapa tu? 4. Jadi koordinat dia ialah 5,4 dalam kurungan. Okey, cikgu harap kamu dah makin jelas. Okey, lihat seterusnya Tasik Timun. Tasik Timun. Okey, sebut dulu, tengok dulu lajurnya. Lajur berapa? Tengok bawah lajur. Lajur berapa? Lajur 4. Okey, barisnya 5. Jadi Tasik Timun berada di lajur 4, baris 5, maka koordinat dia ialah 4,5 dalam kurungan. Okey, seterusnya ni dalam buku teks awak muka surat 216. Okey, 216 dia suruh kita apa? Ya, tentukan koordinat setiap feri ini. Okey, ferinya ada P, Q, R, S dan T. Ke timur atau ke kanan, atau tu ialah lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4, lajur 5, lajur 6. Boleh juga kita pergi kata paksi X. Okey, cikgu dah tuliskan semuanya tu. Ni yang kita pandang dulu. Nak lihat koordinat, lihat dulu yang di sini untuk menentukan lajur dia. Okey, lepas tu baru tengok baris. Okey, yang ke atas untuk menentukan barisnya. Okey, mari lihat pertama P. P mana P? Oh, sana P. Okey, tengok pertama lihat lajur dulu. Lajur 1, lajur 2. P dekat lajur 2. Jadi letak 2 di situ. Barisnya baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris 6. Okey, jadi seterusnya kalau kita diminta menyatakan koordinat P, maka awak mesti nyatakan dulu lajur baru pergi baris. 2,6 dalam kurungan. Beritahu lajur dulu baru baris. Jangan terbalik. Terbalik salah. Awak buat 6,2 salah. Okey, ini adalah soalan yang senang.
Okey, murid-murid selalu suka soalan ini bila keluar dalam peperiksaan. Soalan senang, jangan sampai salah. Okey, Q pula, very Q. Okey, lihat apa dulu? Lajur. Lajur. Okey, lajur berapa? Lajur 5. Ni lajur 5. Okey, jadi Q apa tu adalah lajur 5. Barisnya, baris yang keempat. Jadi, koordinat dia 5,4 dalam kurungan. Okey. Seterusnya R. R ini lajur berapa? Lajur 3. Baris 3. Jadi, lajur 3, baris 3, koordinat 3,3 dalam kurungan. S pula. S. Mana S? Oh, sana S. Okey. Lajur berapa? Sifar. Baris 3. Lajur sifar. Baris 3. Koordinat sifar, 3 dalam kurungan. Akhir T pula. Lajur ke berapa? Lajur 4. Baris sifar. Lajur 4. Baris sifar. Jadi koordinat 4, sifar. Okey. Ini masih di muka surat 216. Okey. Dia minta kita jawab. Lengkapkan petak kosong berdasarkan Sata Kartes sukuan 1 ini. Paksi mengufuk ialah mana paksi mengufuk? Mengufuk. Cikgu kata mengufuk tadi apa? Ufuk barat, ufuk timur tadi. Ufuk timur matahari terbit. Ufuk barat matahari terbenam. Mengufuk yang melintang, yang mendatar. Okey, jadi kalau paksi mengufuk tu ialah apa? Ya, X. Ni X ni Okey, jadi tulis X kat situ. Paksi mencancang. Mencancang yang apa? Yang berdiri. Yang menegak. Okey, jadi menegak berdiri tu ialah paksi Y. Okey. Sifar yang ditulis condong ini dipanggil apa kat sini? Dipanggil apa? Cepat. Ya, asalan. Sifar yang condong ini ialah asalan. Okey, condong dipanggil asalan. Maka koordinat dia ialah sudah tentu apa? Sifar, sifar. Ya, koordinat kita mesti buat begini. Bila dia tanya koordinat, jawapan awak mesti dalam keadaan dalam kurungan. Okey. Nyatakan koordinat untuk jam dan lampu. Jam, ni jam. Apa koordinat dia? Beritahu cikgu, apa koordinat dia? Okey, dia dekat sini, maka dia mula dengan sifar. Okey, untuk lajur. Barisnya, baris 2. Jadi, koordinat jam ialah ya, sifar, 2 dalam kurungan. Lampu pula. Mana lampu ni? Okey, sekarang tengok. Lajurnya lajur berapa? Lajur 4. Barisnya baris 2. Jadi 4,2. 4,2 koordinat untuk lampu. Okey, seterusnya. Siapa yang berada di 2, sifar dalam kurungan? 2, sifar. 2, sifar. Okey, siapa? Foto. Okey, foto berada di 2, sifar. Siapa yang berada di koordinat 3,3? 3,3. Siapa? Ya, bunga berada di koordinat 3,3. Okey, harap awak faham bagaimana nak menjawab koordinat. Pandang mana dulu. Okey. Seterusnya, mari tandakan titik koordinat. Tandakan koordinat. Okey, ni di muka surat 217. Tandakan titik koordinat. Dia melatih kita bagaimana untuk membuat Sata Kartes sukuan 1. Okey, tandakan koordinat P di 4,2. Okey, mari kita lihat kita buat Sata Kartes ni dahulu. Okey, ni soalan dia yang ada Sata Kartes ni. Okey. Ni buku matematik kamu, kotak-kotaknya tu. Okey, kita nak mulakan dengan garisan paksi X. Buat paksi X,
tuliskan dekat situ X. Kemudian dekat sini buat paksi menegak, tuliskan dekat sana Y. Tu cara dia. Lepas itu dekat mula-mula ni asalan awak tulis sifar ni mesti sengit, condong. Okey, condongkan sifar tu. Kemudian di sini awak mulalah 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukuplah. Atas ni pun awak mulakan, namakan dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni panjangnya ni bergantunglah, tengoklah kalau awak tengok dalam soalan tu dia punya koordinat dia banyak, awak kena buat panjanglah. Sekarang kita semak cuma 4,2, sifar, 5, 6, sifar. Okey, jadi kita buatlah seadanya, tak perlulah seluas-luasnya atau sebesar-besarnya, tak perlu. Tengok, bergantung kepada nombor koordinat yang keluar. Okey. Tandakan koordinat P. P tu dia letak dekat 4,2. Jadi mesti tengok dulu X dulu 4. Lepas tu pergi dekat Y 2. Jadi titik P kat sini. Tengok X dulu 4. Kemudian baru tengok Y 2. Maksudnya ialah kita tengok lajur dulu. Lajur 4. Baris 2. Okey, dekat situ. Ya, P tu ialah 4,2. Lajur 4 baris 2. Okey, dah jawab yang ini. Okey, yang bawah pula. Tandakan koordinat Q. Q dekat lajur sifar, ni sifar, baris 5, baris naik atas. Okey, 5. Jadi dekat sini lah Q, betul tak? Ya, kat situ Q. Q berada di lajur sifar, baris 5. Okey. Terangkan cara menanda dan menulis koordinat R. R berada pada 6, sifar dalam kurungan. 6 ialah lajur 6 kat sini. Lepas tu baris dia sifar, dia tak naik lagi. Okey, jadi dekat sinilah R. Tak ada masalah. Okey, R ialah 6, sifar. Boleh? Ya, cikgu harap awak rasa mudahnya rupanya. Tak susah mana pun. Okey, kita teruskan. Ini dekat muka surat 217. Seekor rama-rama di 3 unit ke kanan dari asalan. Terbang 6 unit ke atas dan hinggap pada bunga raya. Di manakah koordinat bunga raya? Okey, kita lihat satu ke atas ni cikgu dah siapkan. Okey, mari kita lihat. Awak kena lukislah macam ni satu ke atasnya. Tak ada masalah, senang aja. Okey, rama-rama tu bergerak 3 unit ke kanan dari asalan. Ni asalan, sifar ni asalan. Dia bergerak 3 unit. Okey, 1, 2, 3. 3 unit kan? Ke kanan. Dan 6 unit ke atas. 6 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situlah dia berjumpa dengan si bunga raya. Dan lalu apa dia lakukan? Dia hisaplah madu bunga raya itu. Jadi koordinat, di manakah koordinat bunga raya? Koordinat bunga raya di 3,6. Tengok dulu lajur 3. Barisnya baris yang ke-6. 3,6. Okey? Okey, seterusnya. Bucu-bucu segi 4 sama berada di koordinat seperti ini. Okey, nyatakan koordinat titik K. Jadi kita akan lihat sata kartes ukuran 1. Kita belajar bina semula. Okey, ni paksi apa? Paksi X. Di atas tu paksi Y. Okey, X, Y. Betul. Kemudian asalan sifar dicondongkan. Isilah. Okey. Mula dengan 1,2. 1 koordinatnya tengok lajur dulu, lajur 1, baris yang kedua. Okey, itu 1,2. Kemudian 1,5 dalam kurungan 1 lajur 1, ni lajur 1, baris yang kelima, dekat sana. Okey, itu koordinat yang kedua. Lepas tu dia nak 4,5, 4. Okey, dekat lajur 4. Baris yang kelima, dekat sinilah.
Okey. 4,5. Jadi kita dah nampak ada 3 bucu. Mesti satu lagi bucu dekat sini, betul tak? Segi 4 sama. Ini baru 3 bucu. Satu lagi bucu mesti di sini. Okey, mesti satu baris dengan ini. Okey, satu lajur dengan ini. Dekat sini. Yap. Inilah dia kedudukan K. Jadi K tu apa koordinat untuk K? Dia kata nyatakan koordinat titik K. Beritahu 2,4. Salah. 2,4 awak sebut dulu baris. Mesti sebut apa dulu? Lajur. Lajur 4,2. 4,2. Okey, dalam kurungan 4,2. Jangan sebut 2,4. Salah. Pandang dulu lajur, baru lihat baris. Okey, jadi kita membentuk segi 4 sama tu. Sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat. Okey. Tandakan titik-titik berikut pada sata kartes. Okey, tandakan titik-titik berikut. Buatlah sata kartes tu. Cepat-cepat buat. Ambil pembaris. Okey, namakan paksi X. Ambil pembaris, namakan paksi Y. Okey, tuliskan 1, 2, 3, 4-nya. Okey. Dan kemudian kita mula letak R. R, betul ke cikgu letak di sini? Sifar. Okey, mula dengan lajur sifar. Kemudian baris yang kelima. Betul lah, ini ialah R. Okey. Lepas itu 3 pada baris sifar, 3 sifar. Okey, itu ialah S. Okey, T kat mana? 1,3. Jadi 1, lajur 1. Okey, barisnya jumpa 3. Dekat sinilah T. U, lajur 4. Okey, lajur 4 ni 4,4 ialah lajur 4. Jumpa dengan 4. Dekat sanalah U. Okey. Mesti ingat, tengok lajur dulu, baru tengok baris. Tengok lajur, baris. Lajur yang menegak, baris yang melintangi. Okey. Okey, cikgu rasa awak dah faham. Alhamdulillah, kita boleh berehat sebentar. Kemudian awak mulalah buat latihan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.